Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, terlewat sikit. Okey, tiba-tiba masuk tadi, tak dapat pula nak masuk internet. Okey, sekarang ni internet dah okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, saya mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur ya Allah di atas segala rahmat yang Engkau berikan. Bersyukur ya Allah di atas segala nikmat yang Engkau pinjamkan kepada kami. Okey. Alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Terima kasih ya kepada para penonton, para pendengar yang sudi untuk bersama-sama saya, Kak Yung, pada malam ni. Hari ini 27 November 2021, hari Sabtu, jam 10.03. Okey kau ni, bunyi pula. Okey, baik. Siapa yang pernah mengikuti saya di channel, okey, sebenar-benarnya saya ni seolah-olah lah ya, seolah-olahnya banyak membincangkan tentang isu dalam kain rumah tangga. Okey, tapi sebenar-benarnya keutamaan saya nak bawa pasangan suami isteri ke arah apa sebenarnya? Ke arah mencari redha, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan berumah tangga ataupun melalui jalan kebahagiaan dalam rumah tangga. Okey, yang itulah sebenarnya. Okey. Siapa yang dah banyak kali follow saya, kena fahamlah itu motif utama saya. Kalau mungkin ada yang rasa macam ke arah lain, yang itu masing-masing punya fikiran lah. Tapi bagi saya tetap ingin menyatakan perihal redha dan rahmat Allah. Okey, dalam urusan rumah tangga. Okey, testing suara ya. Saya punya suara okey ya. Saya punya suara okey ya. Kalau boleh tolong respon sebab saya rasa macam line sekejap putus, sekejap okey. Saya rasa okey kot ya. Kalau boleh siapa tolong respon suara saya sekejap putus ke, sekejap okey ke? Cubaan suara 1 2 3 1 2 3. Saya anggap elok lah ya. Selalunya macam itulah saya minta testing 1 2 3 yang tak ada siapa yang nak jawab tu. Tak apa, tak apa. Saya faham ya. Okey, saya teruskan perbincangan ni. Okey, sekali lagi saya intipati saya walaupun ada yang anggap macam tak patut saya berkongsi perkara ni. Ada juga yang PM tepi kepada saya. Takut membuka aib, takut menimbulkan fitnah. Okey, saya macam itulah. Saya bukan tak malu. Malu, okey. Bukanlah istilah malu yang macam mana. Tapi bagi saya, sebagai manusia isteri yang dah merasai betapa sakitnya bila mana batin isteri tak didengari, okey, tapi Allah mengizinkan saya untuk saya tak perlu bercerai tapi saya menggunakan suami yang sama untuk saya mendapatkan nikmat bahagia. Faham maksud saya? Selama ni, sebelum ni, suami yang sama tetapi Allah menguji saya mendapat suami yang tidak faham bahasa isteri. Okey, betapa seksanya saya, betapa menderitanya saya, betapa saya mengalirkan air mata, betapa saya tak tahu macam mana nak luah, tak tahu macam mana nak cerita.
Okey, tapi sampai satu titik kepada Allah memberikan ilham kepada saya bahawa saya yang berdosa, saya yang bersalah dan saya yang perlu mencari ikhtiar. Dan ikhtiar yang saya temui itu apa? Ialah saya balik kepada Allah. Okey. Okey, dan saya highlight lagi sekali, banyak kali saya share. Okey, description channel saya, Tinta Isteri Tercinta. Okey, saya highlightkan dekat sini. Kerana cintamu, kakiku melangkah jua. Kerana cintanya, hatiku berbunga bahagia. Saya selalu tekankan kepada diri saya, kerana cintamu iaitu suami, maka kaki saya melangkah jua, melangkah dengan penuh bersemangat. Dan saya tetap mengingatkan diri saya, kerana cintanya, hatiku berbunga bahagia. Cintanya apa? Cintanya Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang memberikan keizinan untuk saya dan suami untuk saling berkasih-kasihan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Semata-mata Allah mengizinkan kita untuk masih bersama. Dan jika Allah tidak menginginkan lagi kita bersama, kita pun akan terpisah jua. Itulah, itulah motif, itulah pegangan keyakinan saya yang sangat-sangat tinggi. Iaitu hanya Allah yang mengizinkan hubungan cinta suami isteri itu tetap bertaut. Dan juga menikmati segala nikmat yang tersembunyi. Yang mana dulu ni, kalau kata saya tak balik cari Allah ni, saya rasa saya tak akan jumpa apa yang saya jumpa sekarang ni. Okey, dan sebab itulah yang memberikan semangat kepada saya untuk bercakap perkara ni. Sebenarnya saya nak tarik balik pasangan suami isteri yang mana sebenarnya derita. Derita tu bukannya salah siapa-siapa, tetapi derita tu adalah salah diri sendiri. Okey, sekejap lagi saya highlight. Kemudian di sini description Tinta Isteri Tercinta, saya highlightkan salam sayang ikhlas cinta ilahi. Okey, saya sekali lagi saya tekankan ikhlas cinta ilahi ni bukanlah katanya saya ni tidak berdosa, bukanlah katanya saya ini rajin beramal ibadat, bukanlah katanya saya ini terlalu baik. No, no, no. Maksud saya matlamat hidup yang sekarang ni yang saya pilih adalah untuk mendapat cinta ilahi. Sebab apa? Sebab saya dah rasa betapa hebat, betapa nikmat hidup yang meraih redha, meraih cinta ilahi. Allah boleh merubah, Allah boleh merubah makhluk yang berada di sekeliling kita mengena ataupun mendapat kepada kita perkara-perkara yang baik. Memancing ke perkara-perkara yang baik disebabkan kita mencari cinta ilahi tadi. Okey, baik. Tidak berbaloi mengharap cinta selainmu, setelah bukti demi bukti engkau perlihatkan kepada kami. Jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hamba-Mu yang mendirikan solat. Okey, baik. Kemudian dekat sini saya ada iklan saya sikit lah dekat Linktree ni. Kalau tuan-tuan masuk dekat Linktree ni, tuan-tuan akan tengoklah saya punya perniagaan, saya dan suami, insya-Allah. Okey, saya buat promosi sikit kat sini Okey, saya sebenarnya adalah konsultan keuangan. Saya memiliki diploma pengajian pengurusan insurans dan program hibah wang tunai ni adalah program saya yang utamalah jualan saya yang utama. Okey, dan saya bekerja di Fauzi Agency ni. Okey, macam-macam produk takaful ada. Kalau tuan-tuan rajin nak buat online, nak pilih saya sebagai ejen boleh. Ni ada sikit lah syarikat saya lah. Bukan syarikat saya, syarikat bos saya lah. Okey, kemudian selain itu, okey, beli kambing dari Awang Kambing Village. Ni beli kambing. Saya tak tahulah tuan-tuan dah pernah masuk ke tidak beli kambing ni. Ni adalah suami saya punya projek. Di samping saya lah tukang promosinya. Saya buat promosi ni insya-Allah lah. Suami saya dia tak pandai. Bab-bab promosi, bab-bab online ni dia tak pandai. Saya insya-Allah Allah beri saya keizinan untuk saya agak pandai lah kan untuk bercakap lah kan. Insya-Allah. Ni suasana di bengkel kami lah ni. Di bengkel proses kambing. Saya tengok sekejap promosi sikit. Okey. Ni promosi sikit kambing akikah Alostar.
Adalah sikit ni. Ni anak-anak ni, anak-anak saya ada, anak-anak adik pun ada. Ni kuda, insya-Allah kami dulu membela kuda jugalah. Tapi dah stop lah bisnes kuda ni, dah stop dah. Okey. Okey, baik. Itu setakat itu saja untuk pengenalan untuk projek kambing kami. Okey, insya-Allah alhamdulillah 4 hari bulan ni pun ada sekok nak ditumbangkan 4 hari bulan ni. Okey, baik. Okey, selain tu tak ada apalah yang lain tu. Saya punya channel lah Tinta Isteri. YouTube channel, ada juga YouTube channel. Saya duk berceloteh kadang-kadang saya masuk dekat online YouTube juga. Boleh tolong subscribe, tolong support. Ni grup baca Quran pun ada. Kita nak belajar-belajar pandai balik baca Quran. Dah lama tinggal Quran ke? Boleh masuk balik. Kemudian Telegram Tinta Isteri. Okey, baik. Itu pengenalan ya. Okey, saya masuk ke tajuk kita hari ni. Saya ada buat slide sikit lah. Slide bodoh-bodoh je lah. Okey, macam mana nak buka slide ni? Tak pandai. Okey, baik saya nak fokus malam ni. Okey, saya nak fokus malam ni panduan menarik pasangan ke kamar. Baik, sebenarnya kita rasa, okey, kita rasa masalah ni daripada siapa sebenarnya? Okey, ada orang yang bagi tahu ataupun saya pun banyak follow dekat YouTube ceramah-ceramah ustaz. Suami ada yang menolak ataupun isteri ada yang menolak. Okey, selalu kita dengar kita kata isteri saja yang menolak. Tidak, sebenarnya suami pun ada yang malas. Suami pun ada yang tak faham kepentingan hubungan di tempat tidur ni. Okey, bukan isteri sahaja, suami pun ada. Sebab tu saya guna perkataan panduan. Saya guna perkataan pasangan. Maksudnya mungkin suami, mungkin isteri yang malas ke tempat tidur. Yang menolak ajakan. Yang tak boleh disentuh langsung pun tak boleh. Ada. Okey. Dan ada yang juga apa ni? Bila dah diberi hint pun dah tak mau langsung. Macam mana tu? Okey, apa yang berlaku sebenarnya dan macam mana nak atasinya? Okey, bagi orang yang tak pernah alami, dia tak faham benda ni penting. Tapi bila dia dah mula sedar, perkara tu dah terlewat, agak susah untuk dia untuk bukanlah agak susah tapi dia perlu mulakan balik daripada awal lah. Okey. Kalau dia tak bersedia daripada awal, kalau dia tak buat persediaan daripada awal untuk mencegah perkara ni akan jadi masalah yang sangat besar yang dah tak boleh nak diperbaiki dan yang paling teruk membawa kepada perceraian. Yalah, kan, nak mempertahankan apa lagi? Nak memperjuangkan apa lagi? Dah kalau memang sahih-sahih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang sampai setahun, kadang-kadang sampai 2 tahun. Okey, macam kawan rapat saya sendiri sampai 2 tahun. Suami dia minta, memang dia tak nak, memang dia tak mahu. Dan memang dia sekarang pun dah dalam proses perceraian. Okey, nanti saya share. Okey, baik. Kenapa pasanganku dingin menolak? Okey, kenapa banyak keluhan mengaku pasangan sukar keranjang. Baik suami, baik isteri. Kehangatan cinta hanya pada awal perkahwinan sahaja. Okey, baik. Tuan-tuan, perempuan, kita ingat balik tak? Adakah pasangan kita yang reject ke tempat tidur ni, adakah daripada awal perkahwinan telah berlaku perkara tu? Okey, adakah daripada awal perkahwinan pada malam pertama lagi isteri tu dah mula reject atau suami tu dah mula reject? Bagi saya mustahil. Okey, mustahil perkara tu, jima' tu, asmara tu ditolak daripada awal perkahwinan. Maksudnya di awal perkahwinan kita sudah memiliki penuh gelora, penuh impian, penuh keinginan, penuh perasaan pada mula saat perkenalan dan saling kenal hati budi dan saling menunjukkan kesungguhan hati dan keikhlasan.
Tetapi bertahan lama manakah perasaan awal percintaan ini? Ha, okey. Saya yakin tuan-tuan pun ada pengalaman bercinta, saya pun ada pengalaman bercinta. Okey, apa yang berlaku saat kita bercinta dulu? Cuba kita ingat balik. Cuba kita renung balik. Apa yang berlaku? Perkara pertama yang berlaku adalah kita bergayut di dalam telefon. Betul ke tidak? Perkara pertama yang mana dulu kita bercinta, kita bergayut di telefon. Kadang-kadang sampai sejam, sampai 2 jam. Kadang-kadang sampai semalaman kita bercakap di telefon sahaja. Mungkin yang tidak mengalami alam percintaan, mungkin dia rasa perkara ni tak betul lah kan. Tapi bagi yang mengalami fasa percintaan, pertama sekali sebelum kita masuk ke alam perkahwinan, kita telah membina satu komunikasi yang sangat kuat. Nak makan tanya, nak minum tanya, nak keluar tanya, nak pi mana bagi tahu, nak buat apa cerita, nak beli apa tanya dulu. Okey, sampai kita rasa macam kita dan kekasih kita tu saja. Dunia tu adalah kita punya saja. Padahal takut nak pergi dating, padahal takut nak jumpa-jumpa di taman kan. Tapi tetap perasaan kita tu membara, teringat-ingat, kita kata tak boleh nak buat benda lain. Membara. Kalau boleh pergi dating tu, kalau boleh jumpa kat pasar malam tu, kalau boleh jumpa kat kedai ke, kalau boleh jumpa kat tepi jalan ke, dia punya aura cinta tu, Allahuakbar, tak tahu nak cerita lah kan. Sampai membawa kepada alam perkahwinan. Okey, bila masuk ke alam perkahwinan, sebenarnya tak ada satu manusia pun yang masuk ke alam perkahwinan dengan bersedia apa yang bakal berlaku. Okey, maksud saya tu, waktu kita nak kahwin, kita hanya nampak yang indah-indah sahaja. Sebagaimana kita di alam percintaan. Okey, kita tak ada langsung persediaan apa untuk menghadapi alam rumah tangga. Sebab apa? Sebab kita tak lalui lagi. Sebab kita tak pernah masuk lagi ke alam perkahwinan tu. Kita duduk dalam alam percintaan saja. Yang mana alam percintaan ini memang semestinya penuh keseronokan. Okey, apa berlaku? Okey, bagi yang mungkin anak kecil belum lahir pada tahun pertama, pada tahun kedua, okey, anak yang belum lahir, mungkin pasangan tu masih ada momen honeymoon yang agak lama. Maksudnya, orang yang baru kahwin, kemudian dia belum ada anak, orang ni mungkin dia ada kesempatan untuk membina alam perkahwinan dengan suasana percintaan. Okey, faham maksud saya? Maksudnya, kita dah bercinta, bila kita kahwin, kita masih bercinta, maksudnya kita tidak ada orang ketiga. Tetapi, bagi orang yang ada direzekikan anak yang awal lahir, mungkin tahun kedua sudah anaknya dilahirkan, inilah sebenarnya titik permulaan kepada perpisahan di tempat tidur. Perpisahan daripada segi aspek percintaan yang dulu ni cakap telefon 2-3 jam tu, yang dulu ni cakap nak kena bagi tahu apa-apa tu, tapi disebabkan kehadiran anak dalam rumah tangga yang kita tidak ada persediaan yang kukuh, kita tidak pernah diberitahu oleh orang-orang sebelum ini, kita anggap kehadiran anak itu adalah sebagai lambang kebahagiaan juga. Tetapi hakikatnya jika kita tidak ada susunan strategi yang betul, anak inilah sebenarnya menjadi punca kepada perhubungan suami isteri itu semakin renggang. Dan ditambah pula jika suami itu, okey, lelaki itu tidak ada ilmu, tidak ada
buah fikiran yang panjang ke hadapan, hanya mengikut suasana, hanya mengikut keadaan, di situlah maka akan membiarkan isterinya sahaja untuk mengelola situasi beranak kecil. Maksud saya, okey, cabaran kehadiran si kecil ni, jika suami tak campur tangan selepas beranak dalam pantang. Okey, dalam pantang, adakah suami faham bahawa isteri yang melahirkan itu telah kehilangan beberapa hormon dalam badan dia? Apakah suami faham struktur badan isterinya sudah mula hilang? Satu, dua, tiga perkara telah mula hilang. Pertama, hilang hormon ataupun hilang perasaan untuk melebihkan suami. Kerana apa? Sudah ada kehadiran anak kecil yang memberi kebahagiaan baru bagi isteri. Dalam masa yang sama, kebahagiaan juga bagi suami. Tetapi bagi isteri, dia sudah mula memberikan perhatian yang lebih kepada anak yang kecil tadi. Okey, dalam pantang jugalah emosi isteri sangat rapuh, sangat-sangat perlu diberi perhatian oleh suami, perlu diberi perhatian oleh ibu bapa ataupun kalau tinggal bersama mertua. Emosi isteri sangat saat di dalam pantang ni sangat-sangatlah penting untuk dijaga. Berbalik kepada rakan saya nak bagi contoh realiti. Okey, contoh realiti apa yang menyebabkan rakan saya sekarang ni yang sudah 12 tahun berkahwin tetapi ingin meneruskan ke arah perceraian. Bila saya cuba selidiki, bila saya cuba masuk ke dalam masalahnya, saya cuba pujuk keadaan dia dan dia menceritakan kepada saya, rupa-rupanya dia sudah makan hati saat suami melayan diri dia di dalam pantang. Isteri ni, dia balik pantang di rumah mertua. Apabila balik pantang di rumah mertua, yang si suami bekerja di lainlah, di negeri yang berbeza. Kemudian pada satu masa saat isteri di dalam rumah mertua ni, isteri sangat tak selesa sebenarnya sebab isteri diletakkan di depan ruang tamu, di depan pintu rumah, tidak di dalam bilik. Jadi isteri ni sepatutnya diri dia ni dilayan dengan baik dengan cara letaklah ke dalam bilik. Sediakanlah bilik khas. Simpanlah aurat dia. Jagalah aurat dia. Tapi dah maklumlah, baru jadi menantu tahun kedua. Ilmu pun tak ada lagi. Mak mertua pun mungkin ayah mertua pun agak kurang keprihatinan. Suami pun agak kurang keprihatinan. Dibiarkanlah ibu yang melahirkan tu di depan rumah. Setiap kali ada orang keluar masuk rumah, pintu ditutup gedegung, gedegang. Isteri ni dah sampai tahap pada waktu 2 minggu kelahiran. Isteri ni dah ada satu perasaan yang sangat mencengkam di dalam dada dia. Sangat rasa tidak selesa tetapi tak boleh nak cakap. Tapi sampai satu masa cakap jugalah. Cakap kepada mak mertua. Cakap kepada mak mertua, mak saya nak balik rumah ayah. Dan apabila berlaku komunikasi antara mertua dengan menantu ni, entahlah macam mana, saya pun tak ada lah sampai ke dalam sangat. Dia pun tidaklah cerita ke dalam sangat. Adalah sedikit berlaku ketegasan daripada menantu perempuan ni. Berlakulah sedikit ketegasan melalui suara. Maknanya si isteri ni bertegas nak balik juga. Yang si mertua ni telefon kepada si suami. Okey, penyampaiannya entahlah bagaimana si mak mertua ni pun. Dan tak semena-mena si suami tadi yang berada di tempat kerja tadi telefon kepada isteri. Dan apabila si suami telefon kepada isteri tu,
Alangkah tidak patut dan tidak wajarnya perkataan yang dikeluarkan oleh suami itu ialah, apa-apa jadi, saya pilih mak saya. Awak faham tak? Tuan-tuan, puan-puan faham tak situasi itu? Okey. Situasi seorang isteri mengadu kepada mertua, berlaku sedikit pertelingkahan, berlaku sedikit ketegasan suara. Si mertua telefon kepada si suami dan mertua entah bagaimana cara bersembangnya. Yang si suami terus balik menelefon ke isteri, terus meletakkan kata dua yang begitu pedih, pedih bagi seorang isteri. Mungkin bagi suami itu tidak ada apa-apa. Tetapi bagi isteri, kenangan dalam pantang itu yang mana hormon pun dah tak stabil, jiwa dia tengah rapuh, mental dia tengah teruji, ditambah dengan kata-kata suami yang begitu, maka hasilnya sekarang pada tahun ke-12 perkahwinan, mereka sedang ke fasa perceraian. Salahnya di mana? Salahnya siapa? Hakikatnya kita balik kepada Allah jugalah. Hakikatnya kita balik kepada Allah jugalah. Tetapi adakah hakikat itu kita nak pegang tanpa langsung kita nak ambil pelajaran? Tanpa langsung kita nak ambil iktibar daripada perkara tu. Yang mana kalau kita tak kongsi perkara tu, adakah orang akan tahu perkara tu hanya boleh berlaku dengan perkara sekecil tu, hanya perkara sekecil tu yang membawa kepada perkara yang lebih besar. Okey, baik. Jadi, di situlah poin yang saya rasa dan memang saya sendiri pun alami betapa bergelutnya seorang isteri dalam nak menjaga anak, nak menjaga diri, nak menjaga suami, nak menjaga segala-galanya untuk jadi perfect. Tetapi jika tiada support daripada orang-orang sekeliling, maka takkan mampu seorang isteri itu untuk mengharungi detik-detik tu. Yang mana detik-detik itulah akan memberi kesan yang sangat besar untuk jangka masa panjang perhubungan suami isteri. Faham tak maksud saya? Faham tak kisah ni? Okey. Baik ya. Pemisah hubungan katil. Ha. Satu lagi. Okey, contohlah ya. Contohlah ya. Alhamdulillah. Okay. Contohlah ya. Alhamdulillah berlaku suasana yang elok. Dalam pantang semua okey, mertua okey, bapa mertua okey, suami pun okey, isteri pun okey. Tak ada istilah meroyan, tak ada istilah tumpah darah, tak ada istilah benda-benda pelik-pelik. Okey. Berlakulah pula fasa anak tu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan sampai setahun, sampai 2 tahun anak kecil ni. Apa peranan si bapa dan apa peranan si isteri dalam untuk berikhtiar dengan awal untuk memastikan hubungan suami dan isteri itu tetap erat, jangan dipisahkan oleh anak. Ada tak ibu ataupun bapa, suami atau isteri yang berfikir, yang memberi lontaran idea? Sayang-sayang, kita tak bolehlah biar anak kita duduk dengan kita. Kita letaklah anak kita kat tepi. Ada tak orang, ada tak suami isteri yang sanggup cakap macam tu, yang dah bincang perkara tu, yang dah berfikir perkara tu? Bagi pendapat saya, kalau orang tak dengar perkara ni, orang tak akan bincang benda ni. Bagi saya, orang anggap normal. Anak duduk di tengah-tengah katil tu normal. Anak duduk dalam satu katil tu normal. Terutamanya orang Melayu kita. Tapi di barat, kalau kita tengok video, kita tengok siri-siri di stesen TV, anak-anak semua dah dipisahkan dah. Umur 6 bulan dah dipisahkan dah. Dengan tempat tidur anak dan ibu bapa. Okey? Jadi sedar atau tidak, sikap tidak ambil kisah soal tempat tidur anak membawa kemusnahan asmara cinta suami isteri. Awak bayangkan ya, kita manusia, okey? Kita manusia. Awak nak tunggu sampai keadaan yang benar-benar selesa, benar-benar
kosong untuk awak ada hubungan dengan suami isteri, memang sangat susah dah. Bila awak dah berkahwin, bila awak dah ada anak, suasana awak dengan isteri awak untuk dapatkan suasana yang betul-betul romantika, betul-betul harmoni, sangat susah dah. Okey, dan ditambah pula awak meletakkan anak awak di tengah-tengah tu, awak dah tak ada langsung dah kesempatan awak nak membelai tubuh isteri, awak nak membelai tubuh suami, awak nak mendekatkan kulit awak, wajah awak ke kulit wajah suami, awak dah tak ada peluang tu dah. Dan awak nak tunggu anak awak mungkin 5 tahun ke? Awak nak tunggu 4 tahun ke? Awak nak tunggu 3 tahun ke untuk menciptakan romantika tu? Alamatnya memang awak akan membawa diri awak masing-masing, membawa hati awak masing-masing kepada keseronokan lain. Bukan lagi keseronokan suami isteri. Dan awak rasa benda tu tak ada apa dah. Benda tu awak rasa macam tak perlu dibincangkan dah. Yang tu yang lagi masalah. Awak tak rasa ada sesuatu yang perlu dibuat. Awak tak ada langsung idea untuk cari katil, untuk cari bilik, untuk cari tempat asing. Awak anggap itu normal. Awak anggap itu normal. Itulah masalah yang paling utama. Okey, kemudian pasangan dibentengi. Pasangan dibentengi. Memang dibentengi lah. Apabila anak duduk di tengah, memang tak ada kemesraan lah. Tak boleh nak mencapai kenikmatan, tak boleh mencapai khayalan yang sebenar lah bila berlaku macam tu. Okey, anak pula menangis satu bab. Macam mana awak nak kontrolkan minda awak ni? Macam mana awak nak kauti minda awak ni? Awak tak mau dengar tangisan. Macam mana pula awak nak buat? Macam mana awak nak susun atur jadual makan anak awak, jadual anak awak tidur dengan tenang, dengan selesa? Macam mana awak nak atur? Dan macam mana awak nak tetap adakan quality time awak dengan pasangan awak? Okey, sentuhan dan belayan yang wajib dan perlu ada bagi suami isteri sudah terbentengi. Kemudian, tiada sentuhan, maka tiadalah cinta. Inilah masalahnya. Okey, penciptaan anggota tubuh untuk disentuh bukanlah semata-mata nafsu seks, tetapi sebagai jalan cinta terus bertaut. Awak faham tak? Awak sentuh tangan pun sudah cukup lah. Okey, awak sentuh pipi, sentuh hidung, sentuh di mana-mana pun sudah cukup lah memberikan gambaran cinta awak membara. Tapi awak sempat tak buat benda tu? Awak terfikir ke tidak untuk buat benda tu? Sekecil-kecil perkara awak salam tak suami isteri? Nak keluar pergi kerja ke? Nak pergi mana-mana ke? Awak ada tak cium di pipi untuk mengeratkan suasana tu? Ada tak kita buat macam tu untuk menghangatkan suasana kita? Kebanyakannya kita terlambung dengan emosi letih, emosi pedih, emosi marah, emosi nak pergi kerja tak larat, emosi nak simpan rumah. Semuanya kita tergantung dengan emosi-emosi yang buruk. Yang mana bila emosi buruk tu yang mendominasi diri kita, mampukah kita nak mencium, mampukah kita nak bersalaman tu? Okey, siapa yang nak tolong menyedarkan kita supaya kita jangan beremosi tu? Siapa yang nak tolong sedarkan? Suami nak sedarkan isteri ke atau isteri yang nak sedarkan suami ke? Ataupun masing-masing tak bincang pun perkara tu. Masing-masing tak tegur pun. Sayang, awak janganlah buat kerja penat-penat sangat. Sekejap lagi awak letih. Awak tu matlamat awak duduk dengan saya tau. Ada tak isteri tu pula tegur, abang kalau buat kerja sampai stres-stres macam ni, abang rehatlah, abang ambil cuti lah. Abang peranan abang kena duduk dengan saya, abang kena bertenang dengan saya. Kalau abang asyik kerja je, abang asyik-asyik tinggalkan saya je, macam mana abang dengan saya kita nak bersama-sama? Contoh. Ada tak kita memberi pesan kepada suami, memberi pesan kepada isteri tentang kepentingan kebersamaan kita suami isteri ni? Ataupun ada tak dalam kesibukan kita, baru kahwin, baru dapat anak, ada tak kita sibuk-sibuk nak cari waktu untuk sarapan sama-sama, nak cari waktu untuk makan sama-sama? Ada tak kita fikir benda tu? Okey, baik. Kenapa saya cerita benda-benda ni? Kenapa saya cerita benda-benda ni? Benda-benda ni lah yang menjadi faktor kepada pasanganku dingin tadi. Faham tak? Asbab daripada perkara ni yang kita tak bincangkan sama-sama suami isteri,
membawalah kepada 4, 5 tahun, 6, 7, 8, 9 tahun akan datang, membawalah kepada perasaan dingin ni. Sebab kita tidak memupuk suasana yang sedia ada waktu bercinta tu, kita tak pupuk dan kita tak kekalkan, kita biar saja hanyut. Peranan ni sepatutnya si suami yang lebih-lebihkan peranan ni. Okey? Si suami yang perlu lebihkan peranan ni, si suami yang perlu nampak ke hadapan, si suami yang perlu nampak jauh lagi daripada isteri. Jangan biarkan isteri mendominasi keluarga, mendominasikan rumah tangga. Jangan biarkan isteri yang mengatur, menyusun benda-benda. Sebab isteri dia tak mampu menyusun, mengatur dengan sempurna, dengan panjang akal. Isteri dia hanya akan menyusun atur dengan jangka masa pendek yang dipenuhi dengan emosi. Okey, contoh emosi sekarang dia tengah sayang dengan anak. Okey, emosi tengah sayang dengan anak, of course dia nak duduk dengan anak, of course dia nak menyusukan anak. Itulah yang dia akan buat. Tetapi si suami yang panjang akal dia boleh berfikir siap-siap. Aku ni kalau bini aku ni asyik-asyik duduk dengan anak ni, alamatnya esok bini aku ni dah tak duduklah dengan aku. Contoh. Jadi si suami boleh bagi cadangan. Jom kita tidurkan anak di bilik sebelah, nanti kita balik sama-sama bilik kita. Contoh. Bincang ataupun bagi tahu kepada isteri perkara tu. Sebab apa suami bertindak macam tu? Sebab suami dah ada idea perkara buruk akan jadi pada masa hadapan. Okey? Kalau suami tu berfikir panjang lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kehadiran si kecil ni. Okey, saya harap ramai yang ambil pentingkan peranan si kecil ni dan pentingkan juga kaedah yang perlu dibuat dengan segera sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Okey, baik. Seterusnya. Dalam konsep hubungan suami isteri ni, okey, sama ada tuan-tuan, puan-puan tahu atau tidak tahu, okey, apabila kita memulakan sentuhan sahaja atau apabila kita memulakan percakapan sahaja atau apabila kita memulakan perbincangan sahaja, sembang-sembang saja, kita sedang merangsang sesuatu iaitu yang dipanggil hormon. Yang mana hormon ni lah yang memberikan kita suasana gembira, bahagia, tenang ataupun memberikan suasana kita tidak gembira, tidak tenang, tidak seronok. Okey? Hormon ni lah yang penting untuk membantu diri kita, yang mana dengan hormon ni lah membuatkan kita merasai sesuatu. Rasa. Faham tak? Rasa. Yang mana membuatkan kita letih, penat, tetapi dengan rasa gembira, letih, penat akan hilang. Duit tak ada contoh. Duit tak ada. Okey, duit tak ada. Tapi dengan rasa di kepala kita, rasa yang ada hormon yang terhasil di otak kita, walaupun tak ada duit, contoh, okey, tapi otak kita, hormon gembira kita masih boleh merasai gembira. Faham tak betapa pentingnya hormon ni? Okey, dan apa yang berlaku hormon ni? Okey, cuba kita tengok saat kita klimaks, sama ada suami ataupun isteri. Saat isteri ataupun suami klimaks, yang berlaku adalah di manakah rasa bahagia itu datang? Okey, saya nak tanya kat sini Saat klimaks berlaku, di manakah rasa bahagia itu datang? Adakah rasa bahagia itu datang di zakar? Adakah rasa bahagia itu datang di faraj? Adakah di hati? Atau adakah di tubuh badan kita, di mana-mana, di perut kah? Di manakah perasaan klimaks itu datang sebenarnya? Di manakah dia datang sebenarnya? Saat kita memancarkan air mani itu, kita ada satu getaran, satu
satu keasyikan, satu kenikmatan, satu kepuasan yang kalau kita nak tanya, kita nak sembang, kita nak berhenti sekejap, nak berfikir sekejap, dari mana punca kita rasa tu? Dari mana hadirnya rasa tu? Ah, itulah ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah penciptaan Allah yang juga alam ghaib, yang mana selama ni kita pun hidup ni dalam dunia, tapi kita pun diajarkan tentang kewujudan perkara-perkara gaib. Dan begitu juga dengan rasa yang hadir di saat kita climax tu adalah rasa di minda kita. Rasa di otak kita, di otak, di minda. Kalau sebut otak ni masih belum raib ya, sebab kita punya otak kita boleh lihat ya, kita boleh belah kepala, kita boleh nampak otak. Itu belum dianggap alam raib. Tapi perasaan klimaks yang kita rasa ni, itu adalah alam raib. Di mana kita sendiri pun tak tahu di manakah dia berada. Cuma kita boleh kata ia berada di minda kita, di hormon. Yang mana hormon ni pun kita boleh anggap satu benda yang gaib lah, perasaan tu. Okey, hormon tu mungkin kelenjar, kelenjar tu mungkin tidak gaib, tapi perasaan seronok tu di mana kita nak tengok? Bagaimana rupa paras seronok tu? Bolehkah kita nak cerita rupa paras seronok tu? Rupa parasnya berbentuk bulat, rupa parasnya berbentuk segitiga. Bolehkah ada sesiapa tolong huraikan perasaan gambaran seronok tu? Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi itu apa? Itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Makhluk ciptaan Allah yang bernama minda, hormon ataupun kebahagiaan, keseronokan. Okey, balik kepada tajuk kita. Kita sekarang ni sedang mempertikaikan kenapa pasangan kita menolak. Benda seronok tapi pasangan kita menolak. Kenapa? Okey. Pertama sekali kita cuba tengok kita manusia sama saja. Sepatutnya di saat kita dirangsang, okey, saat kita disentuh, saat kita diberi kata-kata indah, saat kita diberi kata-kata yang menyamai dengan hati, saat kita sedih, kemudian ada orang di sebelah memahami kesedihan kita, saat kita muka kita pucat, tiba-tiba ada seseorang di sebelah kita akan bertanya, "Kenapa muka awak pucat?" Itu semua adalah rangsangan yang menjadikan hati kita, hormon kita membuahkan sesuatu, iaitu membuahkan rasa seronok bila mana kita difahami. Cuba tengok dekat sini hormon endorfin. Hormon endorfin ni terhasil daripada saat klimaks, yang mana saat klimaks itu merangsang otak untuk berseronok, untuk rasa seronok. Kemudian ada lagi satu pula namanya hormon oksitosin. Yang mana oksitosin ni terhasil daripada saat ciuman, pelukan atau juga dikenali dengan hormon cinta. Selain daripada tu pula dikenal pasti juga istilahnya ialah hormon serotonin. Yang mana hormon itu hadir di hati serta membantu rileks untuk tidur. Jadi sekiranya pasangan kita mendapat rangsangan yang betul-betul mengena, yang betul-betul menimbulkan hormon ini, mengeluarkan hormon ini, saya yakin pasangan kita tak akan mampu untuk menolak ajakan kita. Pasangan kita tak akan mampu untuk menolakkan fitrah yang memang telah tercipta, yang memang semula jadi ada dalam diri dia. Jadi bila mana dia menolak, sama ada dia lelaki, sama ada dia wanita, sama ada dia suami, sama ada dia isteri, bila mana dia menolak, kita kenalah tolong berfikir sejenak di mana ke hormon yang aku gagal keluarkan. Pasangan aku ni, di manakah yang aku gagal membantu dia untuk mengeluarkan hormon-hormon ni? Adakah aku kurang memberi pelukan? Adakah aku kurang memberi rasa simpati? Adakah aku kurang memberi rasa empati? Adakah aku kurang memberi rasa saat dia klimaks hanya jimat sahaja? Cuba kita tanya balik diri kita sendiri.
Okey, dan ya, berbalik kepada rakan saya tadi. Okey, berbalik kepada rakan saya tadi. Puncanya juga adalah salah satu apabila keseronokannya isteri ni tidak dipenuhi. Iaitu daripada segi kebersihan suami. Yang mana si isteri ni rasa sangat-sangat jauh, rasa sangat-sangat tidak seronok untuk mendekati suami ni sebab kerana kurang kebersihan daripada suami tadi. Dan dia sebagai isteri, dia pun sendiri tak tahu nak buat macam mana dah. Dah tolong dah bawa ke klinik untuk buat gracing apa ni, scaling gigi. Kemudian dah buat juga rawatan resedung. Okay, kemudian dah bagi pesanan juga, jangan pakai spender 2-3 kali. Jangan guna kentola lama-lama. Dah bagi tahu dah. Tetapi apa nak buat? Si suami ni seolah-olah tak faham bahawa benda tu penting untuk hormon keseronokan isteri tu timbul. Si suami mungkin tak faham, mungkin tak belajar, mungkin tak ada ilmu bahawa benda-benda yang isteri harap tu, isteri hajat tu, benda-benda tu membantu untuk isteri mendatangkan hormon-hormon ni. Okey, apabila hormon-hormon kecil ni tak dapat diberikan, apakah mungkin hormon-hormon yang besar seperti climax itu mampu terhasil? Confirm tak mampu nak terhasil. Okey, perjalanan untuk menerejah nafsu ni, menerejah keinginan batin manusia ni, sama ada suami, sama ada isteri, perjalanannya bukan hanya satu pintu. Perjalanannya adalah berpintu-pintu. Awak faham tak? Perjalanan untuk mencapai nikmat batin ni, baik suami, baik isteri, okey, adalah banyak pintu. Pertama, pintu apa? Pertama, pintu hati yang gembira. Kedua, pintu otak yang terbuka. Ketiga, pintu apa ni? Perasaan yang berkobar-kobar untuk bersama. Barulah boleh datang pintu faraj kebasahan ataupun pintu zakar untuk mengeras. Kalau tak ada step by step ini, terus saja nak mengharap untuk si isteri atau si suami masuk ke bilik, memang susahlah. Contoh pula kalau si suami. Ada pula si suami yang nak isteri dia cantik, yang nak isteri dia slim contoh. Nak isteri dia tak mau gemuk. Tapi isteri dia tak faham juga. Isteri dia tak jaga diri juga. Isteri dia tak bermakeup-makeup juga. Si suami ni dia tertutup lah pintu, satu pintu, satu pintu, satu pintu. Bila tertutup pintu tu, maka macam mana dia nak masuk ke pintu sebenar untuk menikmati hidangan isteri dia? Sebab batin hati dia tu, seorang suami pun masih tertutup dengan keinginannya yang tak terpenuhi. Faham tak situasi tu? Okey, sama ada isteri, sama ada suami, kita ada pintu keseronokan kita, pintu keinginan kita yang perlu dulu dibuka satu, 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 satu. Bukan terus dapat untuk mencapai sama-sama keinginan di dalam bilik tidur. Tidak. Tak mungkin, mustahil. Okey? Okey, baik. Baik. Itu tadi kita dah sembang. Kenapa faktor suami isteri tadi menolak? So, untuk perbincangan tadi, apa yang kita kena buat? Kita kena faham dulu apakah pintu-pintu keseronokan pasangan kita. Kalau kita dah tahu isteri kita ni cerewet, isteri kita ni pembersih, isteri kita ni orangnya disiplin, isteri kita ni orangnya high taste, isteri kita ni orangnya teliti. Kita sebagai suami, kalau kita rasa perhubungan ni boleh diteruskan,
kita cubalah mengikut rentak pintu tu. Begitu juga dengan isteri. Jika kita dah tahu suami kita ni orang bergaya, suami kita ni orang yang menjaga penampilan, suami kita ni orang yang menjaga standard. Kita kalau nak masuk ke dalam alam rumah tangga bersama suami tu, masih kita rasa kita perlukan dia, kita kena mengikutlah suasana tu. Sekiranya kita katalah kita gagal, kita dah memang dah cuba dah tak boleh juga. Okey. Kita ni dah memang passion kita ni dah memang gagal jugalah kan. Kita dah tak setanding lah ataupun kita dah tak seiring lah kan dengan pasangan kita. Jadi pasangan kita pun dah mula dah tak boleh nak buka juga pintu hati dia untuk kita. Pintu minda dia, pintu otak dia, pintu faraj dia atau pintu zakar dia semua dah tak boleh buka juga. Maka dekat situ kita kena berfikir dengan tenang, berfikir balik apakah kita nak meneruskan atau nak menitikkan perhubungan kita. Jangan sesekali kita rasa ada malu, jangan sesekali kita rasa ada gagal sekiranya kita hendak menoftahkan pernikahan kita. No, no, no. Allah cipta, Allah tahu apa yang manusia perlu. Jadi mungkin perkahwinan kali itu membawa kepada kita tak mampu bersama-sama lagi di kamar, tak mampu bersama-sama lagi menyatu hati, tak mampu bersama-sama lagi menyatu fikiran, tak mampu sama-sama lagi menyatu zakar dengan faraj, maka tolonglah segeralah tariklah handbrake. Okey? Setelah ikhtiarlah, setelah berusahalah, bukannya terus nak tarik handbrake. Berusaha dahulu, mencuba dahulu. Okey, janganlah sampai berputus asa. Okey, dan tetapi bila dah betul-betul usaha, betul-betul ikhtiar, betul-betul cari jalan, dah pergi jumpa orang tu, dah pergi jumpa kaunselor tu, dah pergi bincang sini, bincang sana, tak jumpa juga jalan, masih tertutup hati, keinginan, tak ada langsung dah perasaan, tak ada langsung keinginan, nak pegang tangan pun dah tak ada dah ni. Nak tengok mata awak pun saya dah tak boleh tengok dah mata awak ni. Mata awak ni saya dah nampak macam mata iblis dah contoh. Ataupun saya tak boleh tengok dah bayang awak pun saya tak boleh tengok dah. Tolonglah saya minta maaf lah. Bukan awak jahat. Saya pun bukan saya nak jadi jahat. Tapi saya dah tak boleh dah. Cakap je. Terus terang. Dan sama-samalah memaafkan. Dan kembalilah kepada Allah. Mungkin di situ ada sesuatu hadiah yang Allah sedang nak berikan kepada awak. Dengan sebab awak berusaha dah. Dan akhirnya awak mengembalikanlah urusan tu kepada Allah. Allah akan beri balik sesuatu yang mana awak dah terpaksa lepaskan sesuatu, awak akan dapat balik sesuatu. Mesti, memang macam tu. Okey, baik. Seterusnya. Yang tadi kita anggap pintu-pintu fizikal lah. Pintu-pintu yang kita nampak lah kan. Kebersihan ke apa ni, sikap-sikap diri, perwatakan kan, semua-semuanya secara fizikal lah. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat sini kekecewaan dan putus asa. Kekecewaan dan putus asa ni lah yang menjadikan faktor suami dan isteri tu tak boleh lagi nak bersama. Okey. Kekecewaan daripada segi pasangan tidak satu fikrah. Okey, pasangan tidak satu fikrah. Kemudian pasangan mengutamakan diri sendiri dan keluarga kandung. Seterusnya pasangan mementingkan kerjaya dan karier. Pasangan tidak terbuka dan terbatas. Juga pasangan penuh curiga dan salah sangka. Pasangan tidak matang dan tidak berkembang mindanya. Okey, cuba awak tengok. Ada tak perkara ni dalam isteri atau dalam suami awak yang mana sebenarnya perkara ni lah yang telah mengganggu gugat proses awak dan dia untuk masuk ke dalam bilik untuk bersama-sama menyatu hati dan menyatukan jasad. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau awak nak berjaya menarik pasangan awak untuk masuk ke bilik, maksudnya awak kena ada kesatuan fikrah, perkara yang paling utama. Kesatuan fikrah ni apa? Kesatuan fikrah ni adalah kesatuan pendapat.
Yang mana pendapat awak dan pendapat dia sama. Contoh, pendapat awak hubungan intim ni adalah penting. Dan pendapat dia pun hubungan intim ini adalah penting. Jika awak dan dia ada kesatuan fikrah tentang kepentingan hubungan intim, yes, maka di situlah awak boleh menarik dia untuk ke bilik dan dia boleh menarik awak ke bilik. Hanya dengan kejit mata awak dah faham. Hanya dengan cubit hidung awak dah faham. Hanya dengan hantar mesej awak dah faham. Okey? Dan begitu juga dengan pasangan yang mengutamakan diri sendiri. Awak cek balik. Kalau awak nak pasangan awak setia dengan awak di tempat tidur, awak kena utamakan pasangan awak melebihi diri awak sendiri dan melebihi keluarga kandung awak sendiri. Yes. Kalau awak tak mampu buat perkara ni, saya beri jaminan isteri atau suami awak tak akan mampu untuk hadirkan hati dia, untuk hadirkan jasad dia ke tempat tidur bersama-sama awak. Kerana awak ada orang ketiga, iaitu diri awak sendiri dan saudara kandung awak. Memang tak akan jadi. Okey? Sebab fitrah alam rumah tangga awak mestilah berdua-duaan dengan pasangan. Okey, baik. Sekejap ya, kita ada gangguan sikit. Okey. Okey, tak apa. Saya akan muat naik balik perkara ni dalam video. Okey, saya akan edit sikit. Saya akan buat penutup sikit ya. Okey. Sebab anak dah nangis. Okey, saya minta maaf ya. Kita sambung balik. Saya akan muat naik balik. Saya akan edit sikit. Nanti boleh tengok balik kat dalam video perkongsian saya. Okey, saya stop dulu hari ni, malam ni. Terima kasih ya kepada yang sudi bersama. Semoga ada sesuatu yang saudara-saudara saudari semua dapat malam ni. Saya stop dulu malam ni. InsyaAllah minggu depan saya akan cari tajuk yang menarik, tajuk yang mungkin membantu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.